Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 16 hari bulan 10 2024, bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 46, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah surah yang kelima, berada dalam juzuk yang ke-6. Surah 5 berada dalam juzuk yang ke-6. Dia kadang-kadang surah tu panjang, satu surah tu 2 juzuk ataupun lebih ataupun kurang, maknanya itu dia panggil suasana yang berlaku. Kemudian ayat yang kita baca ini bermula ayat 75. Allah Subhanahu wa taala nyatakan siapakah Nabi Isa. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Nabi Isa itu seorang rasul dari kalangan manusia biasa. Dia makan, dia minum, dia pergi ke tandas. Kemudian Allah nyatakan sembahan puak kafir itu adalah tak ada kuasa. Nak cakap kuasa, mata pun tak berkelip. Nak kata kuasa apa? Tiba-tiba dia disembah. Ajaib Allah. Ini di antara benda ajaib berlaku dalam dunia ni. Benda tak ada kuasa disembah. Kemudian Allah Ta'ala larang sifat ghulu, melampau dalam agama. Ini sifat ghulu atau melampau dalam agama ini dilarang. Baiklah para pelajar, kita ringkaskan mukaddimah, kita baca ayat dulu. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Tamatlah bacaan ayat. Mari kita pergi kepada tafsir ayat. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Tiada Al-Masih anak Maryam itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelumnya beberapa ramai dari kalangan rasul.
Wa ummuhu siddiqatun, ibunya seorang perempuan yang amat benar. Kana ya'kulani ta'am, mereka berdua makan makanan seperti kamu juga. Kenapa mau jadi Tuhan? Tuhan tak makan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat, lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ahli kitab itu keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Summa anzur anna yufakun, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Itu jelas. Munasabatul ayah lima qablaha, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lamma takallama Allahu 'anil yahud fil ayatis sabiqah, dalam ayat-ayatnya lepas Allah Ta'ala cerita tentang Yahudi. Cerita tentang Yahudi. Yahudi ni jahat, Yahudi macam-macam. Syara'a fil kalami hahuna 'anin nasara, maka Allah Ta'ala mula dalam ayat ini tentang Nasara dalam beberapa ayat yang berikutnya biiznillahi azza wa jalla. Ayat berikutnya kita tengok. Itu dia panggil cerita tentang apa? Cerita tentang Nasara. Jadi maka Allah Ta'ala sebut kepada kita di sini cerita Nasara, cerita puak-puak Kristian. Allah Ta'ala sebut tentang siapa dia Nabi Isa, supaya jelas lah. Puak Nasara mu kata dia Tuhan lah, mu ni kenal orang ke tidak. Maka datang ayat ini menjelaskan, mendetailkan tentang siapa, tentang Nabi Isa itu manusia. Dia dengan mak dia sekali, sebab ibu dia pun dituduh sebagai Tuhan juga. Salisu salasah dalam ayat semalam. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita untuk memahami kalam Allah yang sangat mulia ini. Baik, kita pergi kepada tafsir. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ai laisal amru kama qala haula'il kafaratu. Bukalah isu sebenarnya, hakikat sebenarnya Nabi Isa seperti apa yang dikata oleh puak kafir terhadap Nabi Isa. Dua-dua itu salah berlaku. Yahudi kata anak zina, Nasara kata anak Tuhan. Tak betul berlaku dua-dua. Balil haqqa, yang benarnya annahu ibnu Maryam. Dia yang sebenarnya Nabi Isa anak kepada Sayyidah Maryam, yang dilahirkan oleh ibunya sebagaimana ibu-ibu lahir melahirkan, kaghairihi minal bashar. Cuma dia peliknya dia mengandung tanpa bapa. Itu je pelik. Dan dia seorang hamba Allah yang tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Telah berlalu sebelum Nabi Isa, ramai sudah bilangan Rasul. 300 orang sudah berlalu. Dia bukan dia yang pertama. Sudah lalu 300 orang lebih dah Rasul. Dia hamba Allah, bukan anak Allah. Dia hamba Allah, bukan anak Allah, sebagaimana sangkaan buruk puak-puak Yahudi. Itu anak. Mak pula macam mana? Wa ummu siddiqah. Ibunya iaitulah Maryam alaihassalam, sadiqatun, seorang yang benar cakapan dia, benar dalam tindakan dia. Tak pernah dia terjebak dengan benda mungkar dan maksiat. Dia mengandung adalah mukjizat dari Allah untuk anaknya Isa alaihissalam. Jangan duk tuduh macam-macam. Jangan duk tuduh qasi qaddan. Orang Kelantan kata qasi qaddan. Musaddiqatun bi ayatillah, dia membenarkan ayat-ayat Allah. Mu'minatun bi Isa, dia beriman dengan kenabian anak dia Isa, bukan beriman Isa sebagai Tuhan, sebagai nabi.
musaddiqatun lahu, membenarkan ajarannya, qad saddaqat qawlaha wa bi fi'liha, perkataan dia benar berdasarkan perbuatan dia. Wa hadza a'la maqamiha, inilah kedudukan yang tinggi sehingga Allah Taala letakkan Maryam sebagai siddiqah, seorang yang benar, seorang yang benar. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tengok siddiqah. Jadi kalaulah Nabi Isa tu seorang yang benar, Rasul, mak dia pula membenarkan anak dia sebagai Rasul, dua-duanya mengaku sebagai manusia, kenapa kamu nak sembah dia? Itu apa ni? Ayat sentapnya. Kenapa kamu sembah dia? Kenapa kamu taklih menjadikan dia sebagai Tuhan? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah Ta'ala maha tinggi daripada sebarang kata-kata buruk Nasara ataupun Yahudi terhadap Allah. Kita tengok huraian para ulama dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Dia kata, apa dia as-siddiqah? Dengar ni. As-siddiqatu hiya kamalul iman. Tanda definisi. Manakala kata orang yang benar dalam iman dia, iaitulah orang yang sempurna iman bima ja'a bihi rasul, dengan apa yang ajaran yang dibawa oleh Rasul, ilman wa tasdiqan wa qiyaman. Dari sudut ilmu pun dia percaya, dari sudut pembenar pun dia membenarkan, dari sudut pelaksanaan pun dia laksana. Fahiya raji'atun ila nafsil ilmi, dia kembali kepada ilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasul. Bila kita kata benar, maka dia panggil siddiqah. Fakullu man kana a'lama, makin alim orang tu dengan ajaran Nabi, maka makin sempurna sifat siddiq, sifat kebenaran dia. Kana atamma siddiqiyah, makna sempurnalah dia punya sifat siddiq. Maka siddiq, as-siddiqiyah ni, orang yang benar ini, dia panggil pokok, umbi dia, usul dia, umbi dia ilmu tentang Allah. Cabang dia tasdik, membenarkan. Buah dia amal. Kalau kita kata dia ni orang benar ni, orang percaya ke Tuhan, lepas tu percaya saja, amal tak ada. Orang panggil buah, dia panggil pokok tak berbuah, sebagaimana kata di syair, al-ilmu bila thamarin, al-ilmu bila amalin. Sambung apa? Mana hang duduk ngapa lama ni? Kasyajari bila thamarin. Budak ni mengapa mutalaah aja. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak beramal seperti pokok yang tak berbuah. Budak-budak ngaji sekolah harap ni, dia ngapa ni kata-kata hikmah ni? Banyak lagi kata-kata hikmah kita kena hafal pelajar. Tengok hak kita ngapa zaman budak dulu. Ingat lagi lah ni. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbadil wasan. Kita apa tu? Mata zubak. Kena hafal, pelajar-pelajar ni kena hafal, mutun. Barulah tua esok nak ceramah ni, kita sedap, dia panggil abiyat, syair, kita ingat. Kena ingat. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbadil wasan. Orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia diazab dulu daripada penyembah berhala. Yang berhala seorang dia menyesatkan ramai orang. Itu. Al-ilmu bila ilmin bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tak berbuah, pokok besar, buah tak ada, rugi. Dia kata siddiqatun, dalam kitab tafsir Sa'di dia kata was-siddiqiyah, orang yang benar itu hiya ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, al-musmiru lil yaqin, yang membuahkan keyakinan dan amal saleh. Barulah kita kata siddiq. Karena itu siddiqil ummah, siddiq bagi umat ini siapa? Abu Bakar.
radhiyallahu anhu, apa hak Nabi cakap, dia percaya belaka. Tak ada oek kata orang. Tak ada rasa kena fikir dulu. No. Bila orang mari repot pada Abu Bakar, kawanmu Muhammad kata pergi ke langit malam, dia bagi tema ke dia? Dia kata la in qala faqad sadaq. Kalau dia kata betul. Jangan puak Quraisy main dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia mari nak provokasi. Abu Bakar kata la in qala faqad sadaq. Muhammad kata betul. Itu dia panggil orang yang tidak bergogek dari sudut siddiq. Wa ummuhu siddiqah. Sebab tu darjat siddiq ni darjat yang kedua selepas Nabi. Tengok dalam ayat Quran selalu kita baca, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Tulis surah An-Nisa ayat 69. Jadi darjat yang paling tinggi Nabi, as-siddiqin darjat yang kedua, syuhada dan salihin. Itu darjat ya, tanda ayat surah An-Nisa ayat 69. Ni tiba-tiba mari orang mengaku dia kata wali lebih tinggi daripada Nabi. Kita kata no. Nabi, para anbiya, orang menerima wahyu dari Allah. Wali tak ada wahyu. Baiklah. Siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Dua-dua tu makan makanan. Ai kana muhtajaini ila at-taghdhiyati bit-ta'am. Dua beranak ni perlu kepada makan. Para jemaah sekalian, lepas makan apa jadi? Lepas makan apa jadi? Pergi ke tandas. Mana tu lagi main tandas? Kalau dua orang ni Tuhan, dia makan pun tidak, pergi ke tandas lagi tidak, orang lain perlu kepada dia. Jadi wal ajiz la yakunu rabban. Orang lemah tak ada jadi Tuhan, dia tu hamba. Jadi ayat Quran ni Allah Ta'ala nak batalkan kepahaman Yahudi, kepahaman Nasara ni dengan ayat mahsusah, dengan contoh yang jelas depan mata dia. Apa dia contoh? Dia makan makanan Tuhan. Ajaib. Itu dia panggil wallah. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Ai unzur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazara tadabburin wa iqrar. Tilikkan tadabbur kepada ayat dan mengakui kebenaran. Kaifa nuridu li haula'il kafarah, bagaimana kami bawa dalil-dalil kepada puak kafir ni, wal hujaji, dan hujah-hujah yang benar yang menyatakan batilnya pegangan mereka, yang menyatakan batil, betapa batilnya pegangan mereka. Jadi puak dia puak batil. Thumma anzur anna yufakun. Kemudian kamu tengok kali yang kedua, nazara ta'ajjubin wa inkar, tengok rasa pelik dan mengingkari perbuatan buruk orang kafir. Hak tengok mula-mula tu tengok tadabbur, buat kajian. Tengok yang kedua ni tengok ingkar dan ta'ajjub. Kaifa yusrafun, kaifa yusrafuna 'anil haqqi, bagaimana mereka berpaling daripada menerima kebenaran, sedangkan depan mata mereka sudah ada hujjah, dalil-dalil, kenyataan-kenyataan, keterangan-keterangan yang cukup nyata. Guan tu lari, jangan lari. Itu dia panggil, itu masalah yang berlaku kepada kita sekarang. Allahu Akbar. Baik, kita pindah pada ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain dari Allah yang tidak berkuasa memberi mudarat pada kamu dan tidak juga berkuasa memberi manfaat, padahal Allah ialah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Mungkin dia sembah apa benda tak gerak, toko batu, toko kayu yang tak berkelip mata tu, apa? Ini pelik. Munasabatul ayat. Lama bayyana ta'ala bidalilin naqli wal aqli, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat yang lepas dalil akli. Dia makan, dia minum, macam mana dia jadi Tuhan. Dan dalil naqli, Allah Ta'ala sebut sendiri, dua orang ni hamba Allah, bukannya Tuhan. Wa kana qad tawa'ada man za'ama zalik, Allah Ta'ala janji siapa dia kata juga kafir, neraka. Kemudian Allah panggil mereka supaya bertaubat. Ingat ayat 74, afala yatubuna ilallah, suruh taubat, minta keampunan. Kemudian datang ayat ini, menyatakan bahawa selain daripada makan minum, Tuhan yang kamu sembah tu tak makan langsung, tak minum pun, apa lagi, tak boleh memberi manfaat, tak boleh memberi mudarat. Semua tu bukan Tuhan. Nak ceritanya ianya bukan Tuhan. Allahu Akbar. Banyak nak bojoh dengan puak kafir ni, kena banyak guna akli dan nakli, dua-dua sekali. Akli dan nakli, akal dan nakal. Qul ata'buduna min dunillah, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munkiran ala haula'il kafarah, mengingkari puak-puak kafir daripada Nasara dan lain-lain. Ata'buduna siwallah, musembah lain daripada Allah, yang mereka tak ada kuasa nak beri mudarat pun tak ada, manfaat pun tak ada. Nak beri mudarat pun tidak, manfaat pun tak. Dua-dua pun tak. Kelip mata pun tidak, tangan bergerak pun tak. Tuhan nak kata apa? Jadi itu dia panggil ingkar secara orang panggil secara fizikal, secara hissi, benda nampak depan. Wallahu huwas sami'ul alim, padahal Allah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah dengar semua apa yang kamu kata. Allah tahu semua apa yang kamu buat. Mu janganlah duduk buat mentuhankan Isa, jangan duduk tuhankan toko-toko kayu, toko batu. Apa dia? Ini yang dikatakan toko kayu, toko batu. Itulah yang dikatakan betapa buruknya perangai, jahatnya sikap bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahul musta'an. Demikianlah manusia hari ini. Ada sebahagian yang jahat pemikiran, otak dia telah dijerubu oleh orang, oleh syaitan. Tengah kita duk baca Quran, baca ayat, baca hadis, baca tafsir, dia masih lagi membuat tuduhan-tuduhan jahat kepada pendakwah yang duk baca Quran dengan baca hadis. Kita kata Masya Allah, syaitan sangat bijak. Orang lain mendapat manfaat daripada ilmu yang dibelajar, puak dia mari duk mengajar di tempat orang mengaji. Allahumma ghlaq syaitanak, Allah Ta'ala lah cabut syaitan daripada kepala otak mereka ni, supaya mereka belajar dengan betul, dengan baik, menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara keburukan bertuhankan kepada benda-benda yang tak ada faedah, yang tak ada tak memberi manfaat, tak memberi mudarat, dan juga bahayanya ikut syaitan. Baik bahayanya ikut syaitan yang menghasut manusia daripada mendengar ayat-ayat Allah. Mu jangan dengar. Kalau orang nak dengar pun kacau dia, jangan duduk. Itu dia panggil syaitan manusia. Benci sangat dia kepada apa? Kepada orang dengar kalam Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pindah kepada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ayat 77 dalam sirina.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Allahu Akbar. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan ramai manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Dua kali sesak ayat ni. Apa cerita? Dua kali sesak ni apa cerita? Tengok tafsir. Qul ya ahlul kitab, ahli kitab, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li haula'in nasara, kepada puak-puak Nasara yang Allah Taala beri kepada mereka kitab, beri pada mereka kitab, Taurat, Injil. Al-Yahudi kitab dia Taurah. Yantiqu bil haq, kitab itu benar. Yang tak benarnya mereka pergi ubah perjalanan, itu yang tak benar. La tufritu fima tadinuna bihi minal haq, jangan kamu melampau apa yang kamu pegang melampau terhadap Nabi Isa alaihissalam. La tatru hadzal ladzi umirtum bi ta'zimihi, mu jangan puji dia, puja dia sampai mereka menjadikan dia Tuhan. Jangan. Jadi Tuhan dah ni. Jangan. Allah suruh kita hormat pada nabi-nabi, muliakan mereka, tapi jangan taklih, jangan jadikan dia tu Tuhan, jangan. Fatubalighu fi sya'nihi, melampaulah kamu dalam keadaannya. Wa tata'addau fihi al-haq ila al-batil, kamu melampau daripada yang benar pada batil. Fatukhrijuhu an hayyizin nubuwati ila maqamil uluhiyah, maka kamu keluar dia daripada makam kenabian kepada apa? Kepada jadi Tuhan. Daripada daripada sifat Nabi pergi jadi Tuhan. Allahul musta'an. Inilah kita bimbang hari ini, kita duduk bimbang ni takut dia. Masya-Allah tabarakallah. Baik, para jemaah sekalian. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Tengok ayat. Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini. Ai la tanqadu lil ahwa, mu jangan tunduk kepada kehendak hawa nafsu yang menyalahi perkara yang benar, yang terbit daripada ketua-ketua pendeta-pendeta yang jahil. Pendeta-pendeta yang jahil di sini dari orang dulu daripada kamu. Pergi ikut puak-puak Yahudi, pergi ikut puak-puak dia Kristian, pergi ikut siapa? Pergi ikut Yahudi, pergi ikut Yahudi. Kita kata ini di antara benda yang jahat. Itu perkara yang cukup berbahaya. Jadi bila benda yang bahaya lagu tu menyebabkan mereka sesat, orang panggil sesat barat, habislah dia ke puak-puak ni. Dan waqad ibtada'u, dia sendiri pula puak-puak padri Nasara pulaknya, dia sendiri yang buat apa? Padri Nasara pulaknya kerja dianya iaitu ibtada'u, mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata Syekh Ibn Jarir. Ini kata-kata ulama tafsir. Kata Ibn Jarir, innal ladzina dhallu min qablu,
Orang yang sesak belum pada Nasara dan menyesatkan orang lain, humul Yahud, iaitulah puak Yahudi yang membuat tuduhan kepada Nabi Isa sebagai anak tak setara. Allahu Akbar. Dan mari Yahudi zaman Nabi, dua-dua dia hentam belakang. Nabi pun tak betul, Isa pun tak betul. Ini kita kata ini orang yang masalah. Sesak sebelum daripada Isa. Dia panggil ni dallu min qablu. Dallu min qablu. Dia sesak awal lagi. Belum Isa mari tu sesak dah buat dia. Allahu Akbar. Kata Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, qad dallu fi dinihim min qabli maji'il Islam. Sebelum Nabi SAW dibangkitkan, puak tu sesak dah. Ikut puak apa ni? Puak Yahudi yang sesat. Kita kata na'udzubillah. Jangan duduk main lah. Itu dia panggil bahayanya puak-puak ni. Wa dallu an sawa'is sabil. Tengok ayat. Wa dallu an sawa'is sabil. Dan mereka sesat pula jalan yang benar, iaitulah sesat tak mahu terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya puak Kristian ni sesat dulu, ikut orang sesat dah Yahudi. Mari hak Nabi pula dia tolak pula Nabi, jadi dia sesat dua kali. Orang panggil sesat dua kali. Dallu wa adallu. Allahul musta'an. Kita minta berlindung Allah Taala daripada tersesat jalan. Orang duduk belajar Quran, kita duduk merapu sana sini, jangan. Jadi para jemaah sekalian, tak usahlah kita ikut puak-puak yang sesat, syaitan-syaitan yang nak menyekap manusia daripada belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Habis lagi. Maka di sini wanharafu, mereka terpesong daripada jalan yang benar, siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni jalan Nabi ni la ghulu wala tafriq. Tak ada melampau sana, tak ada cuai sini, tak ada. Dalam Quran Allah Taala sebut dalam di akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub Yahudi, ad-dallin Nasara. Jadi mana-mana orang yang ikut dua ni, ikut dua PA perangai ni, itulah orang yang tak betul jalan, itulah orang yang sesat. Wal-iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada terjebak dengan kesesatan. Baiklah, tamatlah ayat kita secara ringkas-ringkas. InsyaAllah besok kita sambung ayat 78. Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia. Ayat yang pertama, mal masih ibnu Maryam illa rasul. Tidak adalah Nabi Isa itu kecuali seorang rasul. Ayat ini istinaf li bayani wasfil masih. Ayat ini Allah Ta'ala mula untuk menyatakan sifat Nabi Isa dan sifat mak dia, untuk membatalkan akidah Nasara yang mengatakan dua beranak ini Tuhan. Salisu salasah, dua dari tiga. Kita kata mengarut belaka puakmu tu. Mengarut belaka. Sebab itu Allah Ta'ala sifatkan mak dia, wa umhu siddiqah. Umhu siddiqah. Mak dia tu seorang yang sangat benar. Ibu kepada Nabi Isa seorang yang sangat benar. Tadi kita cerita dah apa makna siddiqah. Jadi para pelajar kena tengok siddiqah tu makna apa. InsyaAllah kita akan tengok. Tadi kita dah belajar siddiqah dengan makna benar dua beranak ni dengan ilmu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tulis. Faedah yang kedua, kana ya'kulani ta'am. Ibu dengan anak makan makanan. Awal lagi. Waktu Nabi Isa dilahirkan oleh mak dia, Allah Ta'ala suruh tepuk batang kurma. Tepuk, gugur, rutaban janiyah, buah rutak yang masak. Mak dia makan, anak suap pada anak. Mana awal lagi beranak, makan dah. Tuhan gua anak lagu tu. Karena para ulama mengatakan ayat ini merupakan ayat kinayah.
Apa kinayah? Ayat cakap pinjam, cakap sindir. Hak sebenarnya nak kata apa? Nak kata dua orang ni pergi ke tandas. Tapi tak comel lah. Dua orang tu pergi tandas, dua orang tu pergi buang air. Dia tak kata buang air. Dia kata dia makan. Yakulani ta'am, dia makan makanan. Bila sudah makan, dia pergi ke tandas. Kita macam tu lah juga. Kalau tengah duduk makan ramai-ramai, jangan mari tepuk perut. Aduh, nak. Tolong kata mu ni. Orang tengah duduk makan sedap, dia mari tepuk perut. Dia tunjuk ke perut nak pergi berak. Hak duduk makan apa berhenti, nak muntah jadi. Itu dia panggil tidak beradab, tidak beretika. Kalau ada masyarakat nak pergi buang air ke apa, sila-sila ada masyarakat sikit. Jangan sebutlah benda nak pergi tandas tu. Saya makan dulu, saya ada hal, ada mustahak. Keluarlah. Ni duduk sibuk, makan dah, nak pergi berak ni. Haya. Makan pula ulut tu, ya Allah, molek pula. Mikir tak kena, kita jam kata orang. Jadi kita panggil Allah Ta'ala ni, dia tak kata kana yakulani ta'am, tak payah sebut lagi ke tandas. Itu bahasa. Kita kena belajar bahasa apa ni? Penggunaan bahasa di hadapan khalayak ramai kena guna. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala guna istidlal bil awdu' al-ajla dunal akhwa. Allah Ta'ala bawa dalil yang jelas bukan yang tersembunyi. Apa dia? Dia makan. Mana Tuhan makan? Tuhan toko kayu, toko batu pula tak kelik langsung. Lagi betul. Ini masalah dia. Jadi anna akalahat li ta'am. Jadi orang nampak Nabi Isa makan, mak dia makan, waktu beranak makan waktu utama. Jadi dia panggil adillah mahsusah. Dalil yang jelas. Tak payah mikir. Kalau Allah Ta'ala mari dalil hak kena mikir lah mukjizat gini dia mikir juga. Payah nak faham. Jadi kita ni para pendakwah, kalaulah ada contoh yang boleh difahami, yang mudah difahami, cakap ya. Biar orang faham dalil-dalil yang kita bawa. Jangan bawa payah-payah. Duk main falsafah sana, falsafah sini, tinggi sana, tinggi sini, akhir kali tak tahu apa. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini tengok nombor yang ketiga, nombor 3, faedah yang ketiga. Wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Sekali lagi ayat ini ulang. Istidlalun ala fasadi qaulin nasara. Ayat ini membatalkan pandangan pegangan Nasara tentang ketuhanan Isa dan imaknya daripada dua dimensi. Wa bayanhu min wajhaini, kita bawa dalil ini daripada dua dimensi. Yang pertama, anna Isa alaihissalam lahu ummun. Nabi Isa ada mak. Tuhan lam yalid wa lam yulad, tak ada anak, tidak diperanakkan. Satu. Wa kullu man lahu ummun, setiap orang yang ada mak maka dia makhluk yang baru. Mak dia ada dulu baru mari anak. Kau boleh mari anak dulu baru mak? Hak tak sesat lagi sampai hari kiamat. Telur dulu ke ayam dulu? Ni tak sesat, tak sebalah lah. Kita balas 3 hari 3 malam, tidur bangun sambung esok, tak sudah. Orang ni kata telur dulu, orang ni kata ayam dulu, tak sedap balas. Tapi manusia, mak dulu ke anak dulu? Mesti anak dulu, mak dulu, baru mari anak. Jelas lah. Maknanya Nabi Isa itu makhluk yang baru. Macam mana dia jadi Tuhan? Itu. Wa kullu man kana kadzalika kana makhluqan la ilaha. Setiap benda hak baru, dia makhluk bukan Tuhan. Besar. Dimensi yang kedua, anna Isa wa ummuhu kana muhtajaini ila ta'am. Nabi Isa dengan mak dia berhajat kepada makanan. Wal ilahul haqqu ghaniyun an jami'il asya'. Tuhan tak berhajat kepada semua hak mu kata tadi. Ini yang maknanya ayat ni nak membatalkan akidah Nasara yang tak betul, yang tidak betul, yang dibuat tuduhan karut marut terhadap Nabi Allah Isa alaihi salam. Tengok ayat yang seterusnya. Yang keempat, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairil haqq
wahai ahlul kitab, janganlah kamu mengampau dalam agama secara yang tidak benar. Manakala kita dipanggil melampau. Apa nak melampau? Lebih pada had. Orang kata lari 100, dia tak 120. Kita kata setakat pagar ni, dia lompat belah sana, itu dipanggil melampau. Jadi ayat ini, idza nuhiya ahlul kitab anil ghulu, Allah Ta'ala larang ahlul kitab daripada sifat melampau. Wal ghulu fi zatihi mafsadah. Ghulu tu merusakkan apa saja. Karena itulah Nabi SAW telah memberi amaran daripada ghulu dalam agama. Satu, tanda pelajar. Nabi kita larang daripada ghulu dalam agama, dan Nabi kita larang daripada ghulu melampau kepada sifat Nabi SAW. Tanda. Yang pertama, larangan daripada ghulu dalam agama. Hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lain, iyyakum wal ghulu fid din fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Aku beri amaran kepada kamu, jangan kamu melampau dalam agama. Sesungguhnya binasanya umat dulu kerana melampau dalam agama. Jadi ayat ini, hadis ini, hazzarana Nabi SAW, Nabi kita beri amaran kepada kita daripada ghulu, melampau dalam beribadah. Kerana dia akan pergi kepada kerusakan dalam masyarakat. Kerusakan dalam masyarakat. Ini setengah orang ni ghulu. Ni macam-macam dalam ibadat pun pelik. Nak akad takbir tu 10 kali. Mari dia ukur orang semaya sini. Ada seorang bagi semaya kat tiap seorang dia. Dia ukur, dia kata imam kita akad takbir ni tak sempat install qasak ta'arud ta'ayun dalam doa, dalam apa niat semaya. Saja aku semaya zuhur dia parka Allah Taala, dia tak cukup dia. Sebab dia kata Allahu Akbar. Jadi tak install. Maya seorang belakang. Masa tu imam tuan guru kita semaya sini. Kita pergi tanya dia, "Pakcik, kenapa maya seorang?" Dia kata tak cukup makhraj untuk imam kat takbir ni. Jadi tak masuk dia punya doa, tak masuk dia punya niat, maka tak sah, dia seorang sah. Satu masjid ni 500 orang tak sah belaka, hak sah dia seorang. Hadza ghulu. Melampau ni. Ada baru pelajar baru mari sini, 2 hari duduk ngaji kitab tasawuf, esok bertabur depan tangga dia, susu, teh Milo bertabur. Kata kenapa ni? Dia kata ni dunia belaka, dia tak mau. Kata ghulu molek dia ni. Kita bawa gini, kutip barang-barang dia ni tak tepi, kita simpan molek. Mungkin dia lapar, nanti dia cari pula. Kita ni nakal masa tu budak-budak. Banyaklah benda-benda ghulu dalam beragama ni, kita jangan hati-hati tuan-tuan, jangan pelik. Kadang-kadang di antara punca ghulu ni mari daripada mana? Punca ghulu ni mari daripada mana? Mari daripada orang panggil baca hadis-hadis tentang orang kafir, pergi baca ke orang Islam. Berat. Sebab itulah puak-puak khawarij ni dia panggil ghulu, melampau. Sebab apa? Sebab dia pergi baca hadis ayat Quran tentang azab pada orang kafir, dia pergi baca tak tahu orang Islam. Jadi kita kata jadi perang sama sendiri, itulah punca kerusakan yang berlaku dalam dunia. Dan kita apa-apa jangan ghulu lah tuan-tuan dalam beragama ni. Kalau kita ni ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah. Tidak persempitkan definisi ahli sunnah tu pula. Jadi ahli sunnah ni sekian-sekian, menamakan nama sekian. Kemudian orang lain tidak sunnah. Lepas pada ni akan berlaku tuduhan yang berat kepada orang yang dituduh tidak ahli sunnah. Hati-hati tuan-tuan. Kita kononnya nak jaga supaya tidak berlaku takfir, tidak berlaku tabdi', tidak berlaku tafsir, tapi dengan definisi yang kita buat, kita akan bebas mentafsirkan orang lain. Hati-hatilah dalam bab ghulu. Itu yang pertama, Nabi kita larang ghulu dalam agama. Yang kedua, Nabi kita larang ghulu pada zat Nabi kita sendiri. Tengok dalam hadis yang sahih, dia riwayat oleh Imam Bukhari. Nabi kata, Nabi sebut, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Mu jangan melampau puji aku sebagaimana Nasara puji Nabi Isa sampai jadi Tuhan. Jangan. Kita dengan Nabi pun fa innama ana abduhu,
aku ni hamba Allah, faqulu abdullahi wa rasuluh. Mu katalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah Taala dengan rasul. Kadang-kadang mari dalam qasidah-qasidah kita, mari daripada perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan masalah. Contohnya, tak ada lagi tempat aku berlindung, tak ada lagi tempat aku meminta, tak ada lagi tempat aku nak bergantung lain padamu ya Rasulullah. Tak boleh lah lagi tu. Kita bergantung, kita minta dengan Allah. Jadi berilah kepada aku keampunan sebelum aku mati. Minta keampunan dengan Nabi. Kita kata la. Jadi Nabi kita larang, jelas hadis ni jelas. Tanda hadis ni, la tatruni kama ataratin nasara bin Maryam. Mu jangan melampau puji aku sebagaimana Nasara pergi puji Nabi Isa sampai mereka jadi nabi, jadi Tuhan. Jadi itulah kita dengan Nabi ni, kita kena ta'zim dia, kita kena hormat pada, kita wajib sayang pada Nabi, tapi dalam skop yang diizinkan oleh syarak. Jangan lebih-lebih. Hati-hatilah para jemaah. Syaitan dia tak tinggal sikit abuk, kata orang. Syaitan dia tak tinggal sikit abuk. Karena itulah dalam ayat tadi, dalam ayat yang faedah yang kedua tadi kan, faedah yang kedua kita kata dah. Faedah yang ketiga, wa umhu siddiqah. Mak dia tu siddiqah, kana ya'tulan ta'am. Tambah situ ada satu perkataan siddiqah. Siddiqah yakni ay mu'minatun bihi. Dia sangat membenarkan ajaran yang dibawa oleh anak dia Nabi Isa. Dia percaya, dia yakin, dia benar. Tadi ana sebut dah bahawa martabat siddiq selepas daripada Nabi. Berdasarkan pada ayat apa tadi? Ayat apa? Surah An-Nisa ayat 69. Ingat. Dia kata laha martabatun as-siddiq tali martabatul anbiya wal mursalin. Dan Sayyidah Maryam bukan Nabi. Contohnya Ibnu Hazm, ulama Zahiri ni, dia kata apa? Dia kata beberapa orang wanita Nabi. Seperti Sarah. Sarah mak kepada Nabi Ishaq. Mak pada Nabi Musa. Ibu pada Nabi Isa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan pada Nabi Musa. Jadi oleh kerana wahyu jadi Nabi. Kita kata tak. Kalau wahyu jadi Nabi, bagaimana dengan ayat Quran wa auhayna ila nahli? Kami telah beri wahyu kepada nahli. Adakah nahli itu lebah jadi Nabi juga? Itu dia panggil sebab penggunaan bahasa tu. Wa auhayna, tengok dia punya ayat. Maaf. Betul balik ayat. Ayat ni kena cari. Wa auha, tengok ayat 68 surah An-Nahli. Betul semula ayat dah. Ayat 68 surah An-Nahli, wa auha rabbuka ilan nahli. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah Taala wahyu kepada lebah. Adakah lebah jadi nabi? Jadi pasal itulah para ulama, majoriti ulama kata tak. Nabi semua laki-laki, tak ada perempuan. Jadi salahlah pendapat Ibnu Hazm, dan seorang kata dengan yang dikatakan ada nabi di kalangan wanita, kita kata tidak betul. Wa auhayna di sini dengan mana wa alhamna, kami bagi ilham kepada mak Nabi Musa. Jadi sebagaimana Allah Taala bagi wa auha rabbuka ila nahli, Allah Taala bagi wahyu kepada nahli, mana Allah Taala bagi ilham kepada nahli supaya ambil madu, ambil buah-buah pokok bunga-bunga, pergi buat rumah. Itulah cerita. Kita kata wallahu alam. Yang penting sifat siddiqah, sifat yang kedua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Baiklah, yang terakhir, itulah yang terakhir, yang kelima yang kita nak tutup perbincangan kita ni, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira. Jangan ikut puak-puak yang sesak dulu dan yang sesak kemudian. Jadi biasanya bila kita kata ahwa, al-hawa, hawa ni, hawa nafsu ni, semua disebut dalam kejahatan. Jadi kita jangan ikutlah benda-benda hawa nafsu. Hawa nafsu ni biasanya dia tidak ikut akal, dia ikut pandangan dia sendiri,
ikut kehendak nafsu dia, maka siapa dia ikut nafsu menyebabkan dia sesat dan menyesatkan orang lain. Wal iazubillah. Di sebab itulah Allah Taala sebut dalam ayat ini 2 kali sesat. Sesat yang pertama ikut orang dulu, wa dallu an sawa'is sabil. Sesat kali yang kedua kerana tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah para jemaah sekalian kita berpegang dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran wasat, duduk tengah-tengah. Kita berpegang dengan apa yang dibawa dalam Quran, kita berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berpandukan kepada huraian para ulama salafus salih dan ulama-ulama yang mutaakhirin yang kemudian berdasarkan kepada manhaj metod salaf yang begitu selamat insya-Allah. Yang lain-lainnya duk mengajar, duk mengaji Quran itu sudah perlu dengan dia, kerana manusia ni, syaitan ni tak ada khijah. Di antara khijah dia ni nak sekat orang daripada mengaji Al-Quran. Insya-Allah kita sambung ayat besok, ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru bani Israil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.